Terima kasih. Esko Wanita, Pembangunan Keluarga dan Art Ehwal Kebajikan Melaka, Datuk Latifah Omar, mahu golongan belia di negeri ini melakukan pelbagai aktiviti bersama warga emas di Pawai. Jelasnya tanpa mengira bangsa dan agama, golongan masyarakat juga boleh menyumbang idea dalam mempelbagaikan aktiviti di pusat tersebut. Yang saya difahamkan dan sentiasa mengadakan aktiviti yang melibatkan warga emas di kawasan ini merupakan pusat warga emas yang aktif dan sentiasa menganjurkan sebarang bentuk aktiviti sama ada aktiviti keagamaan, peningkatan akidah dan juga lain-lain aktiviti yang mencorakkan mencorakkan permasalahan yang boleh mereka bincang di tempat inilah. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Hari Warga Emas di Jabatan Kebajikan Masyarakat Alur Gajah. Hadir sama Pengarah JKM Negeri Dr. Burhanuddin Helmi. Bagi membantu usahawan kraf tangan yang terjejas sepanjang tempoh mencabar pandemik COVID-19, Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia Cawangan Melaka menganjurkan Melaka Craft Market. Ia peluang kepada usahawan terjejas kembali mempromosi produk jualan masing-masing. Program berlangsung selama 10 hari mengetengahkan pelbagai produk kraf tangan disertai 25 usahawan dari seluruh negara. Dan saya melihat bahawa inilah mungkin satu peluang yang para usahawan boleh dapat agar produk kraf kita terus diminati dan terus mendapat permintaan dari masa ke semasa. Bagi usahawan, penyertaan dalam Melaka Craft Market membantu meningkatkan nilai jualan terutama dalam tempoh mencabar ketika ini. PKP ni slow sikit tapi ada peningkatan. Untuk macam usahawan banyak buat produk-produk baru dan kemukakan yang inovatif yang penting untuk macam saya punya, Melaka punya lah. Alhamdulillah program-program macam ni dapat membantu usahawan untuk memasarkan barang-barang barang-barang kami lah. Sambutan alhamdulillah, pengunjung pun alhamdulillah. Pun dia orang pun tak tahu macam barang saya tiba-tiba ada. Jadi ada orang pun kadang terbeli macam tu kan. Alhamdulillah lah. Orang yang banyak belinya tenduk sodek lah. Pasal masa PKP ni kita jual barang harga RM20 ke bawah. Dia orang mana mampulah beli. Pasal dia orang benda yang dia guna hari-hari. Selain aktiviti jualan, turut diadakan demonstrasi kraf seperti ukiran kayu, selain pendidikan dan interaktif kraf yang memberi peluang kepada pengunjung mempelajari seni kraf. Spesies penyu belimbing dan penyu lipas semakin berkurangan. Pengarah Institut Penyelidikan Perikanan Shahrum Yusof berkata, populasi penyu terus berdepan ancaman apatah lagi lokasi pendaratan untuk bertelur diganggu manusia yang merupakan kumpulan pemusnah utama habitat itu. Bagaimanapun, bagi penyu karah, tahun lepas Melaka masih mencatat jumlah pendaratan tertinggi di Malaysia iaitu 548 di 19 lokasi seluruh negeri. Penyu belimbing di Terengganu memang tak naik dah selepas tahun 2017 Sekarang dah tak naik. Walaupun kita percaya masih ada di perairan tapi tak naik. Dan penyu-penyu lain pun dah berkurang. Di sini karah, di Pulau Pinang penyu spesies lipas dan di Terengganu agar ada kurang. Walaupun semua pantai kita ada semua pantai yang panjang tapi tak semua pantai penyu mendarat. Dan tidak semua pantai ada dilantik ranger untuk menjaga ataupun untuk mengutip penyu bagi pihak jabatan. Beliau berkata demikian pada program penghargaan aktiviti konservasi dan pelepasan penyu bersama Peranti Platform Transmitter Terminal PTT di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Padang Kemunting. Terdahulu, 500 ekor anak penyu dan penyu karah dewasa dilengkapi peranti PTT dilepaskan hasil sumbangan sebuah syarikat swasta di negeri ini. Pemasangan alat peranti itu bertujuan mendapatkan data laluan pergerakan dan migrasi penyu karah di laluan Selat Melaka selain mengetahui pemakanan dan habitat penyu tersebut. Laporan tadi mengakhiri berita wilayah dari Melaka. Kembali bersama rakan penyampai di Wisma Berita Angkasa Puri.